Didik TV KPM. Selamat menonton dan selamat datang ke Sukses SPM 2022 bersama dengan saya Lokman Hakim. Baik, hari ini kita nak belajar tentang mata pelajaran pembinaan domestik bersama dengan seorang cikgu yang cukup luas pengalamannya, iaitu Cikgu Nazrul. Itu nama pendek. Nak tahu nama panjang? Jom kita lihat profil cikgu kita hari ini. Okey, hari ini kita bersama dengan jurubahasa isyarat kita, iaitu Cikgu Muhammad Khazain Mat Nasir dari SK Pendidikan Khas Persekutuan Tanjung Bungah, Pulau Pinang. Apa khabar cikgu? Terima kasih kepada cikgu yang sudi bersama dengan kita, dan kita juga bersama dengan cikgu kita, iaitu Cikgu Nazrul Fazli Cik Din. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar cikgu? Alhamdulillah baik, sihat. Alhamdulillah, terima kasih juga. Saya pun makin sihat cikgu. Alhamdulillah. Baik cikgu, saya difahamkan kita juga bersama dengan murid-murid dalam talian. Betul kan cikgu? Betul. Boleh ke cikgu perkenalkan mereka kepada kami? Silakan. Okey, yang di atas Muhammad Afif. Hai Afif. Okey, betul. Chong. Hai Chong. Okey, lambai sedikit. Halo. Okay, Lim di bawah. Hai Lim. Lim. Dan Syukri. Mana Syukri tak nampak? Okey. Baik, terima kasih kepada murid-murid dalam talian kita yang sudi bersama dengan kita hari ini, juga kepada yang menonton dari rumah. Okey Cikgu Nazrul, untuk segmen ini kita nak fokuskan tentang apa dahulu? Okey, kita akan saya akan mengupas dengan lebih terperinci berkaitan dengan kerja konkret lah. So subtopiknya adalah acuan konkret. Kotak acuan lah, kotak acuan. Kemudian dalam saya mula Boleh saya mula? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya akan kupas berkaitan dengan kotak acuan. Okey, dia di bawah tajuk model 8 kerja konkret. Untuk pengetahuan, kita ada 3 subtopik dalam kerja konkret, iaitu kotak acuan, besi tertulang dan juga konkret bertertulang. Baik. Okay. So untuk standard pelajaran yang pertama, saya akan menerangkan definisi kotak acuan. Standard yang kedua, menyeraikan bahaban kotak acuan. Ketiga, menjelaskan tujuan pembinaan kotak acuan. Menerangkan ciri-ciri kotak acuan, dan yang terakhir, menjadikan kotak acuan mengikut ukuran dan saiz yang bersesuaian. Okey, yang terakhir ni lebih kepada amali lah, di bengkel MPV lah. Yeah. Jadi yang 1, 2, 3 dan 4 lebih kepada teori pembelajaran. Tapi saya akan terang jugalah teori berkaitan dengan langkah-langkah kerja kotak acuan. Okey. Okey, itu kotak acuan. Okey, sebelum tu saya akan menerangkan lebih lebih ringkas apa itu kotak acuan. Okey, ini kotak acuan yang pertama. Jenis yang pertama iaitu kotak acuan asas spek. Okey. Ini lebih saya klasifikasikan sebagai sebuah binaan tu ada akar dan juga ada dia punya pemegang dia lah, pemegang pada bangunan. Jadi dia mesti sebagai akar untuk pastikan bangunan tu kukuh. Okey, yang kedua, kotak acuan merasuk. Okey, biasanya kotak acuan rasuk ni, atau lebih panggil beam, dia berada di bumbung ataupun di bahagian first level atau second level lah. Kalau bumbung teratas ada rasuk bumbung. Baik. Okey, dan yang terakhir, kotak acuan tiang. So setiap bangunan mesti ada tiang. Jadi yang berwarna coklat ni adalah kayu-kayu lah. Yang ini dia panggil acuan.
kotak acuan. Okey. Okey, standard pembelajaran yang pertama iaitu menyatakan definisi kotak acuan. Kotak acuan ni boleh didefinisikan sebagai sokongan sementara sebelum konkrit dituang ke dalam acuan. Okey, saya highlight sokongan sementara supaya para murid boleh memahami kata kunci dia. Supaya nanti bila SPM nanti murid tidak perlu memikir terlalu panjang lah. Betul. Kan? Jadi sokongan sementara itu yang murid kena ingat. Okey, yang kedua, reka bentuk dan sistem pembinaannya terdapat dalam pelbagai saiz, bentuk dan mudah dipasang. Jadi yang saya hitamkan ni murid kena ingatlah kata kunci je. Reka bentuk, pelbagai saiz, bentuk dan mudah dipasang. Dan yang terakhir, kotak acuan juga berfungsi untuk mempercepatkan kerja-kerja di tapak pembinaan selain daripada mengekalkan kualiti struktur. Okey, ini gambar rajahnya. Kalau kita tengok bentuk dia berbeza. Yeah. Ini tiang untuk bulatan, segi empat dan juga rasuk. Jadi ini dia punya, kalau saya lebih suka terangkan jika kotak acuan ni dipasang sedemikian rupa, jadi maknanya bila konkrit dimasukkan dalam tu, dia akan terbentuk macam tu jugalah. Mari kita buat kuih kan. Baik. Jadi dibentuk macam tu juga. Kalau bulat lah. Kalau segi empat. Okey. Jadi mengekal kuantiti itu maknanya acuan konkrit itu mestilah kuat, stabil dan juga kukuh. Kerana jika ada terdapat sikit kebocoran pada acuan konkrit itu, dia boleh bocor dan konkrit itu tak jadi. Ya. Dia kena dibuat semula lah. Okey. Okey. Ini saya nak bagi soalan pada para murid. Okey, Lim, dah sedia untuk soalan? Lim? Ya, cikgu. Okey. Ya, cikgu. Okey, lihat gambar rajah ni. Okey, saya tanya pasal definisi kotak acuan. Berdasarkan gambar rajah di atas, terangkan definisi kotak acuan pada ruang jawapan yang disediakan di bawah. Okey, yang pertama, boleh bagi jawapan? Okey, silakan Lim. Kotak acuan boleh didefinisikan sebagai sokongan sementara sebelum konkrit dituang ke dalam acuan. Okey, kita tengok jawapan dia yang pertama. Okey, tepat sekali Kotak acuan boleh didefinisikan sebagai sokongan sementara lah. Okey, ini kata kunci dia. Okey, Syukri. Soalan yang jawapan yang kedua. Syukri, Okey, jangan lupa onkan mic, Syukri. tak dengar. Sorry. Reka bentuk dan sistem pembinaan terdapat dalam pelbagai saiz, bentuk dan mudah dipasang. Betul ke cikgu jawapannya? Kita tengok. Okey, betul Reka bentuk dan sistem pembinaannya terdapat dalam pelbagai saiz, bentuk dan mudah dipasang. Okey, baik. yang ketiga, Chong. Jawapan yang terakhir. Yang ketiga, kotak acuan juga berfungsi untuk mempercepatkan kerja-kerja di tapak pembinaan selain dapat mengekalkan kualiti struktur konkrit dan penggunaannya yang lebih ekonomi dalam industri pembinaan. Okey, kita tengok. Alhamdulillah. Okey, betul kotak acuan berfungsi untuk mempercepatkan kerja-kerja di tapak pembinaan selain daripada mengekalkan kualiti struktur konkrit dan penggunaannya yang lebih ekonomi dalam industri pembinaan. Jadi di sini definisi kotak acuan saya boleh kelaskan ia sebagai satu tulang belakang kepada binaan atau pembangunan lah. So kalau tak ada kotak acuan ni, konkrit tidak dapat dibuat di dalamnya. Jadi bangunan kalau tak ada konkrit boleh membahayalah pada pengguna. Ya. Okey. Okey, baik. Jadi itulah maksud dan jenis-jenis kotak acuan. Dan sekarang cikgu, kita nak berehat seketika. Boleh cikgu? Okey, boleh. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Okey, siapa yang tak masuk lagi kelas, cepat masuk. Saya bukan nak rotan, tapi ini kayu. Bukan sebarang kayu. Kayu ni sebenarnya boleh kita gunakan sebagai kotak acuan. Tak percaya?
Jom kita tanya kepada Cikgu Nazrul. Okey, Cikgu Nazrul, Ya. apakah bahan-bahan kotak acuan? Okey, saya sambung ya. Okey, standard perjalanan yang kedua ialah menyenaraikan bahan-bahan dalam kotak acuan. Okey, ni maknanya kotak acuan tu punya bahan lah. Dia bukan bahan-bahan dalam kotak acuan. Dia kotak acuan tu ada banyak jenis bahan ni lah. Baik. Okey. Yang pertama, kayu. Okey, kayu yang ada depan ni lah. Teman tu. Okey, kayu tu merupakan kayu berloti 1 inci kali 2 inci. Saiz dia yang panjang terpulang pada pembekal lah. Ada yang 16 kaki, ada yang 12 kaki. Okey. Ciri-cirinya ialah dia senang untuk dipotong. Maknanya kalau kayu sedemikian untuk dijadikan kotak acuan, dia mestilah dalam grade C, D dan E. Kalau A ataupun B, dia agak keras lah, dia susah dipotong. C, D dan E Ya, lebih kurang lah. Kemudian ia tidak mudah pecah apabila dipakukan pada papan lapis. Okey, yang ketiga, ia mempunyai ketahanan yang tinggi. Maknanya kalau boleh tidak ada anai-anai ke yang boleh makan, boleh tahan rosak, tahan haba dan sebagainya lah. Baik. Okey. Betul, dia tidak mudah rosak akibat perubahan faktor cuaca kerana kotak acuan kebanyakannya berada di luar bangunan. Betul. Dia akan kena hujan, kena panas. Itu perkara biasa. Ketahanan tu diambil kira dalam menentukan kualiti kayu tu lah. Kemudian kayu tu mestilah bersifat ringan kerana kadang-kadang kita nak pasang kotak acuan tu di bahagian atas. Dia perlu diangkat ke tempat lebih tinggi. Jadi dia perlulah lebih ringan sikit lah. Okay, dan kayu dijadikan sebagai bahan penyokong acuan konkrit. Jadi di situ kalau dia sokong acuan konkrit yang telah dibuat tu supaya dia dapat dimasukkan konkrit yang basah dalam tu, dan supaya dia tak jatuh lah. Okay, itu bahan yang pertama. Okay, ni dia punya gambar raja, contohnya. Okay, kayu ni untuk support. Ni support. Ini pun dia sebagai kayu topang lah. Baik. Supaya dia stabil dan tegak. Okey. Kemudian kita ada bahan yang kedua, iaitu papan lapis. Itu yang depan tu lah. Okey. Contoh je. Papan lapis tu bersaiz standardnya ialah 4 kaki kali 8 kaki lah. Okey. Ia merupakan bahan dalam pembentukan kotak acuan kerana ia senang dipotong dan senang dibentuk. Okey. Kemudian papan lapis ini digunakan dalam muka yang luas, sepertinya di slab ataupun di lantai yang besar. Jadi dia perlu ditempah dalam berapa banyak papan lapis tu dan disambung-sambung dan dipaku-pakukan lah. Dan dipakukan bersama dengan kayu tadi lah. Okey. Ya. Kemudian papan lapis juga bertindak sebagai penyerap lembapan yang menghalang proses penghidratan simen konkrit. Jadi apabila ada kotak acuan tu dan dipakukan bersama dengan kayu berloti, konkrit basah akan dimasukkan ke dalamnya dan dibiarkan kering selama lebih kurang 2 hingga 4 minggu lah. Jadi dalam masa itu konkrit itu akan menyerap kelembapan sehingga dia betul-betul kering dan baru boleh ditanggalkan. Okey. Jadi kalau kita lihat tu dia agak tebal sikit. Betul. Kan? Jadi tebal sikit tu maknanya dia tidak mudah melentur ataupun tidak mudah bocor lah. Kalau dia nipis dia boleh bocor sebab konkrit ni biasanya berat. Okey. Bahan yang ketiga, okey, ini dia punya gambar rajanya. Okey, ini contoh yang saya bagilah. Beam ataupun rasuk, kita letak papan lapis di atas dan disaput dengan kayu-kayu berloti itulah, dan juga ni lantai tingkat atas. Dia perlu menggunakan papan lapis. Ya. Okey. Bahan yang ketiga itu plastik. Okey, plastik. Okey, saya tunjuk gambar rajah dulu. Okey, sama macam tadi, ia lebih ringan. Cirinya dia lebih ringan, tidak berkarat dan boleh dicuci. Dan ia juga kalau dipasang di luar, dia tak perlu risau lah. Cuaca, panas, hujan, dia tak berkarat lah. Kemudian ia lebih mudah dipasang kerana dia hanya kunci je, dia tak perlu dipaku. Okay. Kemudian nota permukaan plastik yang baik dibuat daripada bahan PVC. Okay, dia ada campuran-campuran ni lah, polimer-polimer supaya ia lebih tahan lama dan tidak mudah rosak lah. Okay. Okey, bahan yang keempat, aluminium. Okey, ini gambar rajahnya, aluminium.
Okey, sebenarnya aluminium ni merupakan satu bahan yang lebih mahal sikit lah banding daripada kayu dan juga plastik tadi. Jadi kita ataupun di bahagian di pembinaan sekarang ni dia tak cadangkan pakai ni kerana ia terlalu mahal. Betul. Tapi ia boleh jadikan sebagai sumber alternatif lah kepada keluli. Okey. Kemudian dia lebih ringan lagi daripada plastik tadi dan punya ketepatan, ketegangan dan mampatan yang tinggi lah. Jadi aluminium ni dia jika ingin dipasang untuk jadikan kotak acuan, dia perlulah projek yang besar, yang tinggi dan juga boleh diulang beberapa kali. Kalau nak buat contohnya buat tiang, dia gunakan tiang yang sama saiz supaya bila nak tempah tu dia tak rugilah. Ya. Kan? Okey. Dan bahan yang terakhir iaitu yang kelima, bahan keluli. Okey, ini contohnya tiang dan juga dinding. Okey, kotak acuan terdiri daripada panel yang berfungsi sebagai komponen utama dalam pembentukan struktur bangunan, panel penggading dan alat penutup. Panel penggading ni maknanya ni lah dinding. Dinding tu. Jadi ada dinding tu dia guna bata. Baik. Tapi dalam situasi macam contoh ni pembuatan kilang, dia hanya gunakan konkrit supaya konkrit lebih tahan api, kalis api, ataupun dia lebih boleh menyerap kepanasan lah kat situ. Jadi dia lebih kukuh dan lebih kuat kalau gunakan konkrit yang berdinding panjang lah. Okay? Sebab itu dia gunakan kotak acuan keluli. Okay. Dia dinamakan sebagai dinding receh lah. Panel dan komponen sistem kotak acuan keluli ini digunakan pada dinding receh kerana ia boleh digunakan berulang kali. Maknanya bila dia siap sini, dia akan buka dan pasang semula di tempat lain. Jadi dia akan terus bersambung-sambung lah dinding tu. Dia tak kekal lah cikgu. Yes, tak kekal. Baik. Okey. Okey, ini soalan yang akan saya tunjukkan kepada Afif. Okey, berdasarkan pernyataan di bawah. Okey. Tandakan betul pada jawapan yang betul dan tidak bagi jawapan yang salah berkaitan dengan jenis-jenis bahan yang terdapat pada kotak acuan pada ruang jawapan disediakan. Okey, kayu betul atau tidak? Kayu, betul. Betul. Kita tengok jawapan dia. Betul. Okey, tahniah betul. Yang kedua, papan lapis. Maaf. Papan lapis. Okey. Syukri. Jawapannya? Pada Syukri? betul salah? Betul. Okey. Okey, tahniah. Okey, batu bata. Chong. Salah. Salah. Okey, batu bata tidak digunakan sebagai bahan kotak acuan ya. Okey, aluminium. Lim. Betul. Betul. Okey, tahniah last sekali. Plastik, Afif. Betul atau tidak plastik digunakan sebagai kotak acuan? Betul. Ya? Betul salah? Betul. Betul. Okey, tahniah. Betul. So, jawapan dia betul. Betul, salah, betul dan betul. Okey. Ini ciri-ciri je. Saya akan tanya seorang-seorang juga. Okey, Chong. Namakan jenis bahan-bahan yang sepadan dengan ciri-ciri bahan kotak acuan dinyatakan. Okey, cirinya ialah boleh didirikan, dibuka dan dipasang semula dengan lebih cepat. Okey, ciri kedua terdiri daripada panel yang berfungsi sebagai komponen utama dalam pembentukan struktur bangunan, panel penggading dan alat penutup. Apakah jawapannya? Chong? Keluli. Apa dia? Keluli. Keluli kita jawapan dia. Okey, betul betul, baik. Keluli. Okey, Syukri. Ciri kedua, ia lebih ringan, tidak berkarat, senang untuk dicuci dan selepas digunakan. Lepas tu kedua, dia lebih senang untuk dipasang. Apa jawapan dia, Syukri? Plastik ke? Plastik. Betul ke cikgu jawapannya? Okey, betul. Baik. Okey, tahniah. Okey. Lim. Ciri yang ketiga, merupakan bahan dalam pembentukan kotak acuan kerana senang dipotong dan dibentuk. Digunakan pada permukaan yang luas seperti permukaan dinding atau lantai. Yang ketiga, bertindak sebagai penyerap kelembapan yang yang menghalang proses penghidratan simen dan konkrit. Apa jawapan dia? Lim? Papan lapis.
Papan lapis. Okey, tahniah lapis ada pandu. Okey. Jangan tulis sikit lapis Okey, yang keempat. Afif. Kotak acuan ini merupakan sumber alternatif kepada keluli, sumber alternatif. Okey. Kedua, mempunyai ketumpatan, tegangan dan juga muatan yang lebih ringan jika dibandingkan dengan ketumpatan acuan keluli. Jawapan dia, Afif? Aluminium. Okey, tahniah. Okey, itu jawapan ni Okey, baik. Jadi ada 5 jenis bahan yang boleh digunakan untuk kotak acuan. Kalau boleh saya imbas kembali. Yang pertama kayu, yang kedua papan lapis, yang ketiga plastik, yang keempat aluminium dan yang kelima keluli. Okey, baik cikgu. Jadi kita nak berehat seketika boleh? Boleh. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Dalam pembinaan domestik, kotak acuan ini begitu penting. Jadi untuk segmen ini kita nak belajar tentang apakah tujuan pembinaan dan ciri-ciri kotak acuan bersama dengan cikgu kita iaitu Cikgu Nazrul. Okey cikgu, apakah tujuan dan ciri-cirinya? Okey. Untuk standard pelajaran 8.1.3 iaitu menjelaskan tujuan pembinaan kotak acuan. Kenapa kotak acuan perlu dibina pada setiap binaan ataupun rumah kediaman lah. Okay. Yang pertama, ia perlulah menampung konkrit basah yang baru dituang bagi membentuknya kepada bentuk dan saiz yang dikendaki. Macam tadi saya terangkan bentuk bulat, bentuk segi empat semua, itulah bentuk acuannya. Kemudian ia menanggung konkrit semasa kerja-kerja pemadatan compaction, maknanya kerja getaran atau vibration lah. Dan yang ketiga, menahan konkrit sehingga konkrit tersebut memperoleh kekuatan yang mencukupi ataupun self-supporting. Okey, saya jelaskan satu persatu. Untuk yang pertama, menampung konkrit basah. Jadi apabila kita dah siap pasang kotak acuan ni, kita akan masukkan besi dan juga memesan konkrit basah daripada loji. Ikut grade lah, ada grade 25, ada grade 30. Dan konkrit itu memang berat sebab dia berair. Jadi dia akan masuk ke dalam kotak acuan tu. So kotak acuan tu kalau yang jenis yang kukuh dan kuat, dia akan dapat support, akan dapat tampung sehingga dibiarkan selama 2 hingga 4 minggu lah. Jadi kalau kotak acuan tu tak kuat, saya risau memang benda tu konkrit tu akan jatuh balik dan rosak lah semuanya. Okay. Yang kedua, dia menanggung konkrit semasa kerja-kerja pemadatan. Semasa kita tuang konkrit dalam kotak acuan tu, dia ada aliran udara dalam kotak acuan tu. Jadi kita kena padatkan sehingga betul-betul padu, padat dan juga mampat lah. Tidak ada satu ruang pun dalam rasuk ataupun tiang tu. Kalau ada apa-apa lubang atau udara dalam tu, itu boleh menyebabkan crack pada tiang lah. Itu boleh membahayakan pengguna bangunan itu sendirilah. Okay. Dan yang terakhir, menahan konkrit sehingga konkrit tersebut memperolehi kekuatan yang mencukupi. Okey, ini gambar rajahnya. Ini gambar rajah yang pertama untuk nota yang pertama, menampung konkrit basah. Konkrit ni diorder daripada loji, kemudian dituang ke dalamnya. Jadi selama mana kotak acuan tu dipasang, dia tetap akan menampung sampai betul-betul keras. Kalau dia terbuka atau tertanggal, konkrit tu tak boleh guna lagi lah. Kan. Lepas tu dia kemudian yang kedua, kerja-kerja pemadatan. Ia perlulah dipadatkan sehingga betul-betul mampat dan tidak ada udara dalam konkrit tu lah, sama ada lantai, tiang, rasuk dan sebagainya. Dan yang terakhir, kekuatan yang mencukupi. Maknanya ini kita akan biarkan selama 2 hingga 4 minggu sehingga betul-betul keras. Ini dinamakan proses pengawitan konkrit. Baik. So bila dah betul-betul keras, makna pengguna boleh, macam lantai boleh pijak lah kalau dah keras. Dah selamat untuk dipijak. Kalau dia lembik, dia tak boleh pijak lah. Dia masih lagi berbahaya untuk pijak lah. Okey, itu tujuan pembinaan kotak acuan. Okey, kemudian ciri-ciri kotak acuan. Okey, tadi saya dah terangkan ciri-ciri bahan kotak acuan. Ni ciri-ciri kotak acuan. Maknanya kita dah siapkan kotak acuan tu. Okey, yang pertama, kualiti. Kotak acuan mestilah kukuh dan kuat.
kerana ia mampu menahan beban. Okey, macam saya gambar dia tadi lah. Kemudian kotak acuan adalah dipasang pada tepat dan betul, dan saiz yang betul maksudnya di sini lah. Okey, dan sambungan kotak acuan mestilah rapat dan kemas supaya tidak bocor. Okey, kalau ada bocor sikit, mungkin simen akan terkeluar, air akan terkeluar. Jadi dia punya nisbah dan kualiti konkrit itu akan kurang lah. Okey, lepas itu keselamatan mestilah diteberatkan terhadap pekerja, struktur dan peralatan. Itu faktor keselamatan hendaklah dititik beratkan daripada peringkat perancangan dan pengurusan. Pembuatannya mestilah mematuhi spesifikasi, pembinaannya dikawal dengan rapi dan penyelidikan. Keselamatan di sini maknanya semasa kita membuat kotak acuan, kita kena pastikan kita gunakan alatan tangan yang betul, cara pasang tu betul. Kalau di tempat tinggi tu, keselamatan dia lebih tinggi lah. Kan, kena paku lagi, kena angkat naik atas lagi. Dia banyak proses dan kerjanya lah. Dan juga mematuhi spesifikasi. Maknanya sini kalau kotak acuan tu mestilah berbentuk, kalau segi empat kita tak boleh buat bulat. Ataupun kalau panjang dia 6 meter, tak boleh lebih, tak boleh kurang. Dia mesti tepat-tepat. Itu ada ukuran dia. Spesifikasi dia maksud dia. Dan yang terakhir, ekonomi. Kotak acuan yang dihasilkan mengambil kos yang minimum. Di samping mematuhi kualiti dan keselamatan pembinaan kotak acuan. Okay, di sini kos yang minimum tu maknanya kita guna bahan-bahan yang murah lah. Murah tapi berkualiti lah. Jangan ambil yang mahal. Kerana kita akan gunakan berulang-ulang kali. Bahan-bahan tersebut adalah mudah didapati dan mampu digunakan secara berulang kali. Pertimbangan harus diberikan kepada cara pembinaan, jenis kotak acuan dan kemahiran sedia ada. Jadi ekonomi ini jika dapat dilakukan dengan cara yang macam eco-green, dapat menjimatkan kos dan juga alam sekitar, itu lebih baiklah kotak acuan tu. Okey, biasanya kita akan guna kotak acuan yang berbentuk macam kayu lah. Kayu lebih ekonomi sikit. Okey. Okey, ini soalan untuk para murid ya. Okey, lihat gambar ajar ya para murid. Ini merupakan kotak acuan untuk lantai konkrit. Menjelaskan tujuan pembinaan kotak konkrit. Okey, soalannya, Raja menunjukkan kotak acuan konkrit yang digunakan dalam bidang pembinaan. Tuliskan 3 tujuan pembinaan kotak acuan pada ruang jawapan yang disediakan. Okey, apakah jawapannya? Chong, bagi satu daripada 3 tujuan pembinaan kotak acuan. Okey, Chong, silakan. Jawapan 1, menampung konkrit basah yang baru dituang bagi membentuknya kepada bentuk dan saiz yang dikehendaki. Okey, menampung konkrit basah yang baru dituang bagi membentuk kepada bentuk dan saiz yang dikehendaki. Okey, betul. Okey, yang kedua. Maaf. Yang kedua. Okey, tak apa cikgu. Tak ada melihat. Syukri, apa jawapan dia? Soalan yang kedua, jawapan yang kedua. Menampung konkrit semasa kerja-kerja permandatan komposition. Okey, kita lihat jawapannya. Jawapan dia. Compassion. Okey, menanggung konkrit semasa kerja-kerja pemadatan atau compassion. Okey, dan yang ketiga, Afif, jawapan yang ketiga. Menahan konkrit sehingga konkrit tersebut mempunyai perbuatan yang mencukupi. Saya supportive. Okey, kita tengok jawapan. Okey, tahniah menahan konkrit sehingga konkrit tersebut memperolehi kekuatan yang mencukupi atau self-supporting. Jadi para murid, tolong ingat ni, menampung konkrit basah, pemadatan dan juga self-supporting, kekuatan yang mencukupi. Ini 3 kata kunci yang awak kena ingat jika ditanya dalam soalan SPM nanti. Okey. Soalan yang kedua berkaitan dengan ciri-ciri kotak acuan. Okey, saya terangkan dulu ciri kotak acuannya. Okey, yang pertama, kotak acuan yang dihasilkan mengambil kira kos yang minimum. Kata kunci dia kos minimum. Okey. Di samping memenuhi kualiti dan keselamatan pembinaan kotak acuan. Bahan-bahan hendaklah mudah didapati dan mampu digunakan secara berulang kali
pertimbangan harus diberikan kepada cara pembinaan, jenis kotak, acuan dan juga kemahiran pekerja sedia ada. Okey, Lim, apakah jawapan untuk ciri kotak acuan tadi? Ekonomi. 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 Okey, tahniah, betul ekonomi dengan kos berkait rapat. Baik. Okey, ciri yang kedua, kotak acuan mestilah kukuh dan kuat supaya mampu menahan beban. Yang kedua, kotak acuan adalah dipasang dengan tepat dan betul. Sambungan kotak acuan mestilah rapat dan kemas supaya tidak bocor. Okey, Hafiz, apa jawapannya, Hafiz? Untuk ciri yang kedua? Apa jawapannya? Onkan mic, Afif. Onkan mic. Kualiti. Kualiti, cikgu. Okey, tengok jawapan dia. Okey, betul. Dan Terbaik. tepat dia. Kualiti. Dan terakhir, Chong. Okey, sila Chong. Keselamatan. Belum lagi. Jom. Keselamatan hendaklah mestilah dititikberatkan terhadap pekerja, struktur dan juga peralatan. Faktor keselamatan hendaklah dititikberatkan daripada peringkat perancangan dan pengurusan, dan pembuatan mestilah mematuhi spesifikasi pembinaannya dikawal dengan rapi dan penyalaan. Jawapannya ialah Chong? Keselamatan. Keselamatan. Okey, betul jawapannya. Okey, ekonomi, kualiti dan keselamatan. Ini tiga ciri-cirinya awak kena ingatlah. Okey. Okey, baik. Jadi ada 3 ciri, ekonomi, kualiti dan juga keselamatan. Cuma cikgu, kalau boleh saya bertanya, Okey. tadi pada tujuan yang kita belajar iaitu antaranya menahan konkrit sehingga konkrit tersebut memperolehi kekuatan yang mencukupi. Dan cikgu ada sebut mungkin dalam tempoh 2-3 minggu. Ya. Jadi bagaimanakah cara untuk kita melihat yang sesuatu kotak acuan itu sudah kuat dan boleh kita cabut ataupun menanggalkannya? Okey, kalau ikut standard daripada arkitek dan juga engineer, dia ada ujian SLAM test. Okey, baik. SLAM test tu bila diambil sikit sampel dan diuji di bahagian dalam konkrit tu. Kalau konkrit tu dah rasa keras dan tidak lembap, maknanya ia boleh ditanggalkan lah. Kotak acuan tu boleh ditanggalkan. Okey, baik. Mungkin dalam tempoh 2 minggu kalau kita buat ujian sudah kuat, maka kita boleh cabut, cikgu Ya. Okey, baik. Jadi itu antara tujuan dan ciri-ciri kotak acuan yang mudah-mudahan bermanfaat kepada murid-murid kita. Dan sekarang cikgu, kita berehat seketika, boleh ya? Boleh. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Okey, kalau kita lihat, kita sudah ada alatan di hadapan kita untuk kita membina kotak acuan. Dan sekarang kita nak tahu apakah langkah-langkah untuk membina kotak acuan. Jom kita bertanyakan kepada Cikgu Nazrul. Okey, Cikgu, apakah langkah-langkahnya? Okey, baik Okey, ini standard kandungan standard pembelajaran yang terakhir, yang kelima, penyediaan kotak acuan. Okey, ini yang saya kata awal tadi, ia adalah amali lah. Amali yang perlu para murid buat di bengkel dan membina kotak acuan di bengkel supaya dia lebih mudah faham apa bahan-bahannya dan cara pembuatannya. Okey, cara penyediaan kotak acuan. Yang pertama, langkahnya ialah menyediakan bahan seperti papan lapis dan kayu yang seperti saya terangkan tadilah. Okey. Papan, lapis dan kayu tu boleh dipotong ikut kita punya ukuran lah. Ukuran yang dikehendaki. Baik. Okey, yang kedua, menyusun setiap kayu untuk membentuk pra-binaan sebelum dipakukan. Okey, memotong kayu jadi sedemikian rupa mesti menggunakan gaji yang di atas tu. Okey. Gaji tu dipotong mengikut ukurannya lah. Dan sebelum tu kita kena guna tape tu untuk pastikan berapa ukuran yang kita nak. Ada yang panjang, ada yang pendek. Macam ni panjang mungkin dalam 6 meter, yang ni ataupun 3 meter. Lepas tu kita tandakan dan potong dengan gaji. Okey. Okey, lepas tu dah susun. Ini belum paku lagi. Susun dulu. Dapat bentuk yang kita kendaki. Kemudian langkah ketiga, baru kita pakukan di setiap sisi pendinding kotak acuan tersebut. Paku sehingga betul-betul tidak ada lubang ataupun ruang yang bocor lah. Okey. Yang keempat, okey, apabila kita dah siap yang pertama, dinding yang pertama, kita kena buat lagi yang ketiga. 1, 2 dan 3.
Bila ada 3, baru kita cantumkan ke semua papan pendinding dengan paku pada setiap kotak acuan. Okey. Betul, topang kayu ni, yang ni untuk topangnya. Okey. Untuk memastikan dinding kayu ni tidak bergerak. Okey. Dia stabil dan kukuh di situlah. Baik. Okay. Dan yang terakhir sekali, terbentuklah kotak acuan yang telah siap. Okay. Nampak mudah, tapi bila di bengkel lain cerita je lah. Ada Begitu yang sukar. ada yang memang susah nak buat lah sebenarnya. Yeah. Okay. Dan ini jenis-jenis kotak acuan yang telah dibina lah, yang ada di pasaran. Antaranya ialah kotak acuan asas pad. Okay. Dan kotak acuan untuk rasuk. Okay. Jenis manjang. Dan ketiga, yang terakhir ialah Menegak. kotak acuan menegak, itu tiang. Okey. Langkah kerjanya sama saja. 1, 2, 3, 4 dan yang kelima ni boleh jadi kotak acuan asas pad, kotak acuan rasuk dan kotak acuan tiang. Cuma saya tegaskan sini, cara dia sama je. Kena ukur juga, kena paku juga, kena susun juga. Semua sama. Okey. Okey, soalan untuk para murid berkaitan dengan penyediaan kotak acuan. Okey, berdasarkan penyertaan di bawah, susun dan tuliskan. Okey, ini pelajar kena susun mengikut turutan yang betul langkah kerja untuk menghasilkan atau membina kotak acuan yang yang bahannya papan lapis dan kayu. Okey, sebelum tu boleh tunjukkan tak? Boleh, cikgu. Okey, papan lapis tu. Okey, yang ni cikgu Papan lapis dan juga kayu tu yang okey, kotak acuan tu. Okey. Okey, itu contoh kotak acuan dinding yang satu dinding sajalah. Okey. So para murid kena menjawab soalan untuk menghasilkan kotak acuan sedemikian. Okey. Okey. Saya bagi jawapan dulu. Maaf, saya bagi soalan dulu. Awak kena susun. Okey. Yang pertama, memaku setiap dinding kayu memaku setiap sisi kayu pendinding kotak acuan sehingga ia diulangi dan berbentuk papan pendinding. Menyediakan bahan seperti papan lapis dan kayu, kotak acuan asas pad yang telah siap dihasilkan, menyusun setiap kayu untuk berbentuk pra-binaan sebelum dipakukan, mencantum ke semua papan pendinding dengan paku setiap sisi kotak acuan menggunakan kayu topang. Okey. Syukri, yang pertama. Apa jawapannya? A, B, C dan D? Okey, Syukri. Onkan mic. Yang mana yang mula kena buat dulu? Apa ni dia? Menyediakan bahan seperti papan lapis dan kayu. A, B, C, D atau E? B dia. E. Jawapan dia? B, cikgu. B. Okey, B. Menyediakan bahan seperti papan lapis dan kayu. Okey, betul Kena sediakan bahan dulu. Baru kita boleh set yang lain. Okey, yang kedua. Hafiz, jawapan yang kedua. Langkah kedua, apa jawapan yang betul? D. Apa? D. Menyusun Ya. D Dodol. D. Okey, dodol. Okey, tengok. Okey, betul dia. Menyusun setiap kayu untuk bentuk pra-binaan sebelum dipakukan. Okey, Chong, jawapan yang ketiga? Yang ketiga A. Memaku setiap sisi kayu pendinding kotak acuan dan dia diulangi sehingga bentuk papan pendinding. Okey, tengok jawapan dia. Betul, A. Dan yang keempat, Lim? Keempatnya lah E. Mencantum ke semua papan pendinding dengan setiap sisi kotak acuan menggunakan kayu topang. Okey, E betul. Dan yang terakhir, Syukri, yang terakhir jawapannya? C cikgu. Apa dia? Sekali lagi. C. C. okey. C. Okey, kotak acuan asas pad yang telah disiapkan. Okey, C Jadi jawapannya B, D, A, E dan C. Okey, format untuk soalan berkaitan dengan turutan dan juga susun langkah kerja ni memang soalan favourite untuk SPM nanti. Dia memang akan tanya. Jadi para murid kena menghafal lah. Hafal macam mana cara nak buat. Jadi cara menghafalnya kena bina. Kena ada pengalaman bina kotak acuan di bengkel. Praktis cikgu Praktis tu. Okey. Soalan yang kedua. Berdasarkan gambar di bawah,
Tandakan betul bagi jawapan yang betul dan tidak bagi jawapan yang salah. Dengan alatan tangan ini digunakan untuk menghasilkan acuan konkret pada papan lapis dan kayu. Okey. Bahannya maaf, alatan tangannya. Okey, gergaji perlu atau tidak, Syukri? Untuk menghasilkan kotak acuan? Perlu cikgu. Perlu. Okey, itu jawapan dia. Okey, betul. Yang kedua, pita pengukur. Okey, Lim, betul atau tidak? Betul cikgu. Betul. Jawapan dia. Okey, betul. Tahniah. Yang ketiga, tukul kuku kambing. Betul atau tidak? Syukri, maaf, Chong. Betul. Betul, okey. Dan yang terakhir, Afif, aras spirit. Betul atau tidak? Salah. Okey, salah. Itu jawapan ni. Jadi, dalam soalan SPM nanti, format soalan dia tidak beri nama alatan tu. Ya. Dia hanya beri gambar. Kalau pelajar tu tidak, dia tahu gambar tapi tak tahu namanya, dia tak perlu risau kalau dia buat amali ni di bengkel. Baik. Dia pegang gergaji, pegang tukul besi dan sebagainya lah. Dia paku semua, dia ada pengalaman. Okey. Seterusnya, soalannya. Okey, kesimpulan. Okey, kesimpulan untuk kotak acuan ni. Okey, para murid kena ingat kotak acuan merupakan sebuah binaan atau sokongan sementara yang dibina sebelum konkret dituang dalam kotak acuan tersebut. Okey, mana di sini para murid kena ingat kata kunci sebuah binaan atau sokongan sementara. Itu yang biasa akan ditanya dari segi definasi di dalam soalan SPM. Definisi kotak acuan. Ini jawapannya. Sebuah binaan atau sokongan sementara. Kalau ini jawapan diberikan hanya ini saja, maka dah ada markah kat situ. Faham? Separuh daripada markah tu lah. Okey. Dia tak penuh lah. Tapi jawapannya betul lah. Okay. Kemudian kesimpulan yang kedua, bahan. Apakah bahan kotak acuan? Ini pun biasa ditanya. Dan di pasaran pembinaan di Malaysia, kita ada kayu, papan lapis, plastik, aluminium dan keluli. So ini yang biasa digunakan dalam pembinaan di tapak bina. Dan yang paling banyak digunakan ialah kayu dan papan lapis. Ya. Okey. Dan kesimpulan terakhir, terdapat 3 jenis kotak acuan. Asas pad, rasuk dan tiang. Asas pad ni di bahagian bawah tanah. Okey. Kemudian ada rasuk tanah, rasuk bumbung, rasuk first level lah, dan juga tiang. Tiang pada setiap bangunan atau binaan tu lah. Okey. Okey cikgu. Tadi cikgu ada menyebutkan tentang alatan-alatan yang akan kita gunakan dalam membina satu kotak acuan itu, antaranya gergaji, antaranya juga pita pengukur. Jadi kalau contohlah salah satu alatan ini tidak mencukupi, mungkin kita ada gergaji tapi tidak ada pita pengukur. Jadi apakah kesan yang mungkin akan berlaku dalam sesuatu pembinaan tersebut? Okey, kalau contohnya tidak ada pita pengukur, dikhawatiri saiz kotak acuan tu tak sama atau tak ikut spesifikasi dalam lukisan seni bina tu lah. Okey. Kemudian kalau tak sama, mereka ataupun kontraktor tu kena beli lagi papan lapis tu. Betul. Ataupun kayu tu, dan dia akan sambung balik. Itu akan rugi dan makan masa lah. Betul. Makan kos semua. Jadi takut nanti banyak dihabiskan, kos banyak dihabiskan di situ. Jadi seleloknya mesti beli satu, tak mahal pun, ukur dengan cara yang tepat lah. Dan kadang-kadang kalau kita lihat murid kita juga cikgu, kadang-kadang dia kata cikgu tadi pandai membina tapi kadang-kadang tak mengenal alatan. Dia tahu ini fungsinya untuk apa. Jadi kalau tak kenal tak apa ke cikgu? Hanya tahu fungsi. Dikuatiri dalam soalan SPM nanti, dia akan tanya nama kat alatan tu, murid tak jawab. Tapi kalau ada gambar rajah dan tidak ditanya nama, tanya fungsi je, mungkin pelajar boleh jawab ataupun murid boleh jawab lah.
Tapi kalau kita lihat wajah-wajah murid kita contoh dalam talian ni, semua pakar-pakar ni, tunjuk dah boleh jawab alatan itu apakah fungsinya. Okey, baik. Jadi terima kasih sekali lagi kepada cikgu kita, Cikgu Nazrul Fazli Cik Din, dan juga juru bahasa isyarat kita, Cikgu Muhammad Khazain Mat Nasir. Tak dilupakan juga kepada murid-murid dalam talian dan yang menonton dari rumah. Saya doakan anda semua berjaya dengan cemerlang. Saya Luqman Hakim, mohon izin undur diri. Ada rezeki jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye. Jumpa lagi.